Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula di dalam kitab At-Taharah tentang wudu yang telah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca hadis ni, kita ingatkan semula diri kita tentang dalil asas yang mewajibkan wudu, iaitulah dalil daripada Al-Quran di dalam suratul Maidah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, yakni wudu hanyalah sah jika diambil oleh orang-orang yang beriman. Maka kalau orang yang tak beriman dia mengambil wudu tak memberi apa-apa makna, walaupun memberi makna kebersihan kepada dirinya, tetapi wudu adalah kaitan dengan iman. Dan wudu merupakan suatu ibadah. Ia merupakan suatu ibadah. Allah Subhanahu wa taala kata, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu telah bangun kepada salat, yakni kamu bangun tu maksud kamu berniat nak menunaikan salat, faghsilu wujuhakum, hendaklah kamu basuh muka kamu. Basuh muka, faghsilu wujuhakum. Ini adalah rukun yang pertama berdasarkan ayat Al-Quran, idza qumtum ila shalah. Pada sisi jumhur, yang pertama apabila kamu bangun nak menunaikan salat. Bila maksudnya apabila kamu berniat nak tunaikan salat, maka kamu hendaklah basuh muka. Yakni basuh muka dengan niat nak menunaikan salat, maksud basuh muka dengan niat untuk berwudu. Maka niat untuk berwudu adalah rukun. Orang kata, bolehkah orang berwudu tanpa niat? Katakanlah logiknya macam tak boleh. Dalam mazhab Hanafi dia kata tak semesti niat, tapi logiknya macam tak mungkin. Tapi ada juga kadang-kala macam mungkin. Kalau satu orang pergi basuh muka dengan dia niat nak solat, dengan sendirinya bermaksud dia niat wudu. Tapi katakanlah satu orang dia basuh muka, tak niat apa nak sembahyang, tak niat wudu, basuh muka hangat, lepas tu basuh tangan, lepas tu sapu kepala, lepas tu dia basuh kaki dia, pasal duduk biasa. Lepas tu orang tanya, hang macam ambil wudu? Tak niat lah pula ambil wudu, duduk biasa basuh macam tu, kau basuh hangat, kira wudu lah. Yang tu mungkin dianggap tak berniat, tapi pelik lah nak berlaku tu. Maksudnya dia niat nak mengambil wudu, bukan dia mesti kata, dia kena kata nawaitu. Dia maksud dia, tujuan dia, perkara itu diambil sebagai ibadah, sebagai ibadah wudu. Faghsilu wujuhakum, kamu hendaklah basuh, hendaklah kamu membasuh muka kamu. Jadi basuh muka maksud daripada hujung hak mana muka, muka ni wajah.
Tu kita hak benda hak kita menghadap orang. Kita menghadap orang dengan muka. Sebab tu orang kata jangan bagi belakang, bagi muka. Daripada tempat yang tumbuh rambut sehinggalah ke bawah, ke dagu dah. Itu muka dia lah. Kan? Daripada ujung telinga ni sampai sampai ke sini. Maka itu adalah muka dia. Kalau dia pergi basuh dahi tak merangkumi muka, dia ambil ayat Quran ni kata faghsilu, hendaklah kamu basuh. Kalau dia ambil tangan dia basah-basah, dia dia tekap-tekap di wajah dia, itu dinamakan dia sapu air. Sapu, sekali kita tengok, sapu adalah kepala. Kalau dia basah-basahkan tangan dia ada air, kemudian dia sapu muka dia, sebahagian orang dia buat, dia atas kapal terbang ke, itu sapu. Dia hendaklah basuh. Basuh berarti air mengalir. Dia basuh lah. Dia basuh di muka dia. Dia basuh. Faghsilu wujuhakum, hendaklah dia basuh muka. Muka ni apa yang ada di muka? Itu timbul masalah dan khilaf nanti di kalangan para ulama. Apa yang ada di muka? Hidung ada di muka. Jadi nanti nak masukkan air dalam hidung ni, masuk dalam muka ni ke, ataupun yang ni sunat ke, ataupun yang ni wajib, ataupun yang ni termasuk dalam arahan muka tu. Mulut duduk di mana? Di muka. Di muka. Jadi berkumur ni termasuk dalam basuh muka ke, ataupun sunat saja? Arahan Quran basuh muka. Basuh muka tu basuh muka saja ke, ataupun kena masukkan dalam mulut air? Lepas tu nanti kita tengok istinsyaq, istinsar, masukkan dalam ni, masukkan air dalam hidung, keluarkan. Itu termasuk muka ataupun tak? Kalau ia termasuk dalam muka, maka dia wajib. Ataupun ia tidak termasuk dengan maksud ayat tadi, maka ia sunnah, sunat saja. Maka ini akan kita lihat daripada dalil, di mana di dalam mazhab Hambali dia mewajibkan hal-hal ni. Pasal dalil dia itu adalah muka. Nanti kita tengok amalan Nabi pula macam mana. Ni kita baca dulu. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kamu sehingga marafiq, sehingga kepada siku. Yakni basuh tangan sehingga kepada siku. Sehingga kepada siku, merangkumi siku. Kerana walaupun ila tu sehingga ke tu boleh juga jadi tak masuk, boleh jadi masuk. Tetapi praktis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu tawaddaa hatta asyra'a fil adud. Baginda sallallahu alaihi wasallam berwudu sehingga merangkumi bahagian pergelangan, bahagian siku baginda. Hakadha raaitu Rasulullah, kata Abu Hurairah, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita ambil wudu, masukkan sekali lah dengan siku kita. Ada orang ambil wudu, siku tak masuk, dia tak ada ayak kat atas ni, ayak turun je. Ayak mai kat sini, ayak berpecah, siku dia tak kena. Kan? Tu pun sambil sembang sekali pun pergi kat golah, dia duduk sauk macam ni. Lepas tu dia sauk pula belah ni. Ini semua tak kena. Apabila tak cukup, maka tidak sah wudunya. Apabila tidak sah wudunya, maka tidak sah salatnya. Maka hendaklah dia, agama ada peraturan, kalau boleh ambil lebih kurang je, baik tak payah suruh. Maka kita hendaklah ambil wudu dengan yang ditetapkan oleh dalil. Sebab itu ada orang dia wudu, dia tertinggal bahagian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, Nabi kata, irji' fa ahsin wudu'ak, pergi buat balik, perelokkan wuduk kamu. Buat balik, perelokkan wuduk kamu.
Jadi kita bila ambil uduk tak elok, kena tak apalah, mayang dulu lah, sehari lohong buat asak buat lain, tak boleh. Wamsahu biruusikum, dan hendaklah kamu sapu. Ni baru sapu. Hak tadi dua tadi basuh ke sapu? Basuh. Kalau kita ambil air basah di tangan kita, kemudian kita lap tangan kita ni, yang tu sapu ke basuh? Sapu. Muka dengan tangan dia suruh sapu ke basuh? Basuh. Yang mana dia suruh sapu? Kepala. Wamsahu biruusikum, hendaklah kamu sapu. Dia dalam bahasa Arab dia boleh kata wamsahu ruusakum, sapu kepala kamu. Tapi oleh kerana wamsahu biruusikum, sapulah dengan ba tu, dia panggil litab'id, untuk sebahagian daripadanya. Maksud sebahagian mencukupi. Ini yang dipahami di dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Cuma sebahagian tu banyak mana? Alasan dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini, dia kata kerana Nabi SAW berwuduk wa masaha binasiyatihi wa ala al-imamah. Nabi berwuduk, dia sapu ni ubun ni, dan kemudian sapu atas serban. Jadi sapu kepala tak habis lah. Maksud sebahagian, itu menunjukkan sebahagian. Ba tu sendiri kata dia boleh menunjukkan sebahagian. Di dalam riwayat Abu Dawud, di mana ada hadis Nabi SAW, annahu adkhala yadahu min tahti al-imamah famasaha muqaddama ra'sihi wa lam yanqudil imamah. Nabi SAW masukkan tangan dia di bawah serban, kemudian dan masuk bawah serban buat apa? Dia sapu di hadapan muqaddama ra'sih, di hadapan kepala dia ni. Walam yanqudil imamah, dia tak buka serban tu. Jadi dia kata sapu bahagian depan kepala. Jadi di atas alasan ini, dia menyatakan bahawasanya maksud hadis ni, maksud sapu di ba tu bukan keseluruhan kepala. Kalau sapu sebahagian pun sudah memadai. Sudah memadai. Dan telah sabit, cuma dari segi praktis Nabi juga ada hadis tu, tapi ada hadis Nabi masaha ra'sahu fa aqbal wa adbar. Nabi sapu kepala dia di hadapan dan ke belakang. Depan ke depan, ada depan ke belakang, belakang ke hadapan, baginda sapu. Ini semua sabit di dalam sunnah Nabi SAW. Asy-Syaukani dia tahan, dia bersetuju dengan apa yang disebut Imam Syafi'i ini. Cumanya ulama khilaf. Kadar yang kata sebahagian tu banyak mana? Hak tu naik di khilaf. Sebahagian di kalangan para ulama, khususnya para ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Syafi'i, dia kata beberapa helai rambut dah masuk. Sikit sangat kot. Dalam mazhab Hanafi, sebahagian tu paling kurang 1/4. 1/4. Ni berdasarkan apabila Nabi sapu ubun-ubun dia kata kat 1/4 lah. Kita pun tengok dalam hadis tu Nabi sapu bahagian hadapan kepala dia, ubun-ubun. Kalau tanya kita lah, kita kata berapa helai rambut ni, sikit sangat kot, bagi banyak sikit. Bagilah nampak 1/4 tu macam munasabah. Ataupun hadis Nabi-nya kita sapu ke semua, ke hadapan dan belakang. Kalau kita nak buat macam hadis tu, kita sapu di hadapan kepala, yang seperti ini buat oleh Nabi SAW. Kita tak bersalah al-mazhab tu. Dia pun pasal memang tak ada berapa banyak pun, tapi setengah orang dia ambil ayat, dia chat takut kena rosak remeh dia. Jadi ini Nabi walaupun ada hadis tu, tapi nampak dia sapu ubun-ubun dia, di bahagian depan kepala dia. Bagilah kita lebih dalam hal ni.
Apa yang ada di kepala ni? Roks. Apa ada di kepala? Atas kepala ni telinga masuk. Jadi ulama bincang, telinga masuk dalam kepala ke tak? Supaya ayat ni walaupun dia sebut 4 perkara, semua tu masuk. Semua tu masuk. Kemudian walaupun hadis tu agak dhaif, tapi kita akan tengok dalam hadis Nabi juga menyapu telinga dia. Okey. Hadis tadi kita dapati Nabi sapu serban. Artinya dia buka sikit sini, dia sapu sini dan sapu serban. Jadi orang pakai serban ketat tu, dia tak payah buka, dia sikit di hadapan nasiyah dia, dan kemudian dia sapu ke atas kepala dia. Nabi sapu, dan ada hadis bahwasanya Nabi SAW sapu ubun-ubun, dan dia juga sapu khuf, sapu khuf baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan hak baki dia sapu atas khimar, atas serban. Dia sapu, bukan dia cek kat sini ya. Dia sapu sini, dan tangan tu dia melalui juga di atas serban baginda. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sehingga ke buku lali. Kaki dalam qiraat, ada qiraat yang baca wa arjulikum. Kalau baca wa arjulikum, dia jadi sandak kepada sapu, maka sapulah kepala dan kaki. Ini bahasa Arab lah. Kalau baca wa arjulakum, hak qiraat yang biasa kita baca, maksud sapulah kepala dan basuh kaki, kerana dia akan balik fathah tu kepada farsilu. Hendaklah basuh kaki. Farsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Semua baris atas. Dia panggil pasal yang ni dia maf'ul. Tapi kalau dia baca biruusikum, pasal dia ada ba huruf jar. Kemudian wa arjulikum, maksudnya dia wa arjulikum tu tentulah kaitan dengan ba tadi, dia baris bawah, maka dia boleh faham macam ni. Basuh kaki boleh faham, sapu kaki boleh faham. Cuma Nabi SAW tak ada hadis di sisi ahli sunnahnya yang baginda sapu kaki. Dia ada sapu khuf, tapi dia tak ada sapu kaki. Semua kaki dia basuh. Jadi dengan itu kita kata wajib basuh, bukan sapu, walaupun ada qiraat. Qiraat tu boleh dipakai untuk khuf, sapu khuf. Cuma yang kita sebut di sini ialah kerana adanya mazhab, iaitu seperti mazhab Syiah, di mana mereka menyatakan kaki hendaklah disapu. Tuan-tuan tengok dalam mazhab Syiah, dia sapu kaki. Walaupun tak pakai khuf pun dia sapu. Pasal dia baca wa arjulikum. Wa arjulikum. Adakah boleh kita sesatkan dia kerana benda ni? Yang ni kita tak sesatkan dia. Orang kita ni kadang-kadang khilaf semua benda ada bab hak kita sesatkan, betul. Tapi benda-benda fiqh orang tak ni. Kita jangan jadi sebahagian orang hak tak erti bahasa dalam hal ni. Orang tak kunut, sesatkan. Pasal dia tak tahu ahli sunnah kita ni kunut. Yang tu bukan ahli sunnah. Ahli sunnah bukan ciri ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kita ni kunut, tentulah mazhab Hanafi bukan ahli sunnah, mazhab Hanbali bukan ahli sunnah. Khilaf fiqh bukan penentu, khilaf akidah yang menentukan. Okey, ambil hadis kita. Wa an Humran anna Uthman da'a bi wudu'in فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات
thumma al-yusra mithla dhalik, thumma masaha bi ra'sihi, thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marratin, thumma al-yusra mithla dhalik, thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Daripada Humran radhiyallahu an. Humran ni Humran bin Aban. Humran bin Aban. Humran bin Aban ni dia bekas hamba Uthman bin Affan. Itu kita terang dah. Pasal apa ada hamba-hamba ni? Islam satu agama yang membebaskan penghambaan. Yang ni kita dah jelas dah. Tetapi dia tak membebaskan sekaligus, disebabkan kerana banyak perkara. Kerana kalau kita lihat arak ataupun khamar, arak haram, tapi dia haramkan secara berperingkat-peringkat. Dalam orang Arab semua ada hamba. Arak ni orang-orang yang terpuji mereka tak minum arak. Orang tak minum arak. Logik yang kuat pun tak minum arak. Ni depa bincang pasal pesta arak apa ni, kan? Orang bukan Islam dia ada hak untuk minum. Dia ada hak untuk minum. Tapi kita kena bagi tahu jujur kepada mereka bahawasanya arak ni memudaratkan. Bila dia buat pesta, jadi bahayalah, lagi leceh lah, macam-macam benda lain akan kena dan kos akan terkena pada negara. Kita tengok di UK umpamanya 100 juta setahun belanja pasal mabuk. Kita tahulah siang mereka semua okey, kawan kita semua, malam sekali dia bening, kan? Malam, tapi mereka kedai semua tutup awal, kedai tong yam apa semua ni tak ada lah, kan? Mereka tutup awal, pukul 6 je kita pun nak kena beli barang apa semua, tinggal yang akan buka pub lah apa semua. Pub ni bukan mesti kita faham. Pub ni kita orang kalau pub ni kadang-kadang kawan-kawan kita main pun kita nak minum tak ada, kita pergi minum tapi kita tak minum dia bahagian tu, kita pergi duduk bahagian lain lah, kan? Tapi depa itu saja ya anda. Depa bab minum ni murah lah, minum mabuk. Bila minum banyak dia mabuk. Mabuk dia tak malu ke apalah semua. Anak dara dia apa semua dia tak kisah ni kalau dia mabuk. Cuma dalam mabuk dia tu pun dia reti berapa nak naik bas. Kita tak mabuk tak berhenti kadang-kadang. Pasal dia duk bisa berapa. Meriah Arabi tak mabuk tapi tak reti berapa naik bas, kan? Tapi bila dia mabuk dia bergaduh, dia muntah, dia nak tengok habis kita nak keluar depan rumah kita, muntah depa lah apa, muntah hang seorang tak apa lah, kadang-kadang tak kira lah, dia kencing merata tempat lah apa macam-macam. Dia pecahkan kedai, dia bergaduh. Kalau malam-malam minggu tu kita akan tengok TV dia yang tu polis duk tangkap dia pasal bergaduh mabuk. Belanja untuk tu saja kos yang sangat tinggi. Kos yang sangat tinggi. Okey, tak apa, saya bukan cerita pasal arak, saya cerita pasal hamba. Hamba ni semua orang ada hamba. Orang ada kedudukan sikit, ada harta, hamba. Hamba ni kerja di rumah free lah. Hak tawanan perang jadi hamba, turun-temurun jadi hamba, kau tu kena tangkap jadi hamba. Jadi hamba kerja ada, gaji tak ada, makan ada, tuan boleh pukul, boleh apa. Itu dia punya culture dah. Ini bukan hanya kepada orang Arab, tetapi kepada hampir seluruh kuasa-kuasa yang kuat. Apabila Islam datang, Islam tak kata hamba tamat. Sebab banyak sebab lah. Kerana ada beberapa sebab. Tapi Islam kata bebaskan hamba dapat pahala. Setubuhi isteri bulan Ramadan bebas hamba. Yang tu yang ni bebas hamba, bebas hamba, bebas. Banyak pelebih fadilat membebaskan hamba. Cuma satu sebab orang boleh jadi hamba, iaitu tawanan perang jadi hamba. Pasal apa tawanan perang jadi hamba? Sebab tawanan perang Islam pun jadi hamba.
Dulu bukan ada penjara besar. Bila mereka perang, Islam tak boleh bunuh tawanan. Bagi makan tawanan dapat pahala. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bagi makan tawanan perang dapat pahala. Okey. Bila hamba dah tawan jadi hamba, dah tawan jadi tawanan perang, lepas tu kena bebas. Seronok kita perang-perang dengan Islam, kita serah diri kalau nak kalah. Lepas serah diri, sekali dia kena bebas kita, besok kita main perang lain. Tak habis cerita. Tawanan Islam semua jadi hamba. Demikian juga tawanan mereka jadi hamba. Jadi hamba. Maksud duduk di bawah tuan dia orang Islam, kena kerja. Tapi Islam buat banyak syarat. Tak kena bagi makan macam kita makan, kena bagi pakai, tak boleh pukul dia, tak boleh hina dia. Oi, macam orang gaji lah, tapi tak dapat gaji bulan, tapi tak boleh buat seksa dia. Kemudian apabila berlaku salah dalam hukum hakam syarak, nazar ke apa, bebas hamba. Jadi ruang untuk bebas tu banyak, ruang untuk jadi itu sikit. Lama kelamaan sistem perhambaan ini, lama kelamaan dia habis. Dia habis dalam slave ini, dia habis di dalam masyarakat Islam. Tinggal sikit-sikit. Kita tengok masyarakat lain pula. Ada orang barat nak kritik Islam tentang ada hamba ni lah hadis. Ini cerita Nabi Muhammad, cerita hamba ni 1400 tahun lepas. Dan kemudian selepas daripada itu memang ada lagi berapa ratus tahun. Ambil Abraham Lincoln, dia nak hapuskan hamba, apa berlaku pada dia? Lobby hamba. Dia terpaksa hadapi, antara sebab dia mati, dibunuh kerana ekonomi. Sebab apa? Hamba ni bekerja di ladang dia apa. Dan orang putih ni, tuan-tuan pergi tengok sejarah mereka, macam mana slave ni, mereka pergi tangkap orang, mereka tangkap, mereka gari pergi ambil di Afrika tu, mereka bawa mari ke negara mereka, mereka jadikan hamba. Sangat menyedihkan cerita hamba ni. Sebab tu kalau tuan-tuan nak faham perjuangan orang yang hebat, sekali geng tu marah pula, menara-menara apa ni. Jadi ialah lihat filem William Wilberforce, The Amazing Grace. Filem ini cerita tentang perjuangan William Wilberforce. William Wilberforce adalah satu orang tokoh politik Britain yang berjuang untuk menghapuskan slavery, dan dia menghadapi cabaran yang begitu hebat kerana slave lobby ni kuat. Pasal orang ada ladang, dituduh sebagai kononnya nak khianat kepada negara, nak khianat pada king, nak mengurangkan kantung negara. Tapi dia berjuang daripada muda sehingga tua. Akhirnya dia dapat menghapuskan penghambaan di Britain. Patut angkat topi hormat kepada dia. Satu perjuangan yang hebat. Orang Islam ni kena tengok sama hak lain. Ni kita panggil, ada satu padri mari dialog dengan mufti, buat geger. Ada, dia kata habis lah orang pergi dah jadi Kristian 98%, tinggal 2% ya Islam lah ni. Boy. Belajar untuk memahami tamadun. Kita lihat ini tokoh-tokoh Islam. Sebab tu Nabi puji Najasyi. Sebelum dia Islam lagi Nabi puji dah, pasal keadilannya. Kita puji Wilberforce, kita puji, walaupun dia lepas tu jadi pendakwa Kristian dia, tapi kita puji dia nak hapuskan hamba. Sejarah penghambaan ni dahsyat. Tapi yang kita nak ceritanya, Islam apa dulu ke? Pasal apa susah nak hapus? Pasal ramai orang ada. Jadi Islam juga kenapa ada saki baki hamba? Kerana dia semasa ni dalam proses dia kalau hapus sekaligus, dia lumpuh semua sistem tu. Jadi nak faham. Sebab tuan-tuan kata pasal apa yang sahabat ada hamba? Orang barat tak boleh komplain, mereka ambil orang kulit hitam jadi hamba cukup. Orang tua-tua dulu, saya taklah tua sangat, orang tua-tua dulu
pernah akan tengok filem dulu TV kita tayang Kunta Kinte? Ada? Tengok semua orang ada. Cuma kata geng ada tu dah 6 series ataupun ada 5 series. Kunta Kinte, kan? Cerita dahsyatnya perhambaan. Kan tuan-tuan tengok. Okey. Humran bin Aban dia ni bekas Maula Uthman. Anna Uthmana da'a biwudu'in, sesungguhnya Uthman da'a biwudu'in, minta. Da'a ni panggil rasanya, kan? Maksud minta lah. Biwudu' dengan wudu. Kita dah sebut minggu lepas. Wudu maksud perbuatan wudu. Wudu maksud apa? Wudu apa? Lambat lekat nak mengaji ya. Air tu lah, air yang nak ambil wuduk tu. Faghasala kaffaihi thalatha marratin, dia basuh tangan dia 3 kali. Tadi Quran kita baca, dia kata mula-mula basuh apa? Basuh muka. Tapi Uthman ni dia kata dia nak ambil wuduk, dia basuh tangan. Kaffai ni tangan sampai ke pergelangan ni 3 kali. Jadi Uthman dia praktis, dia basuh tangan dulu. Sekali kita tengok ujung kali dia beritahu yang ni adalah wuduk Nabi. Summa tamatmada, kemudian dia berkumur. Pasal basuh tangan dulu. Basuh tangan ni sunnah, pasal Nabi buat. Walaupun tak ada dalam Al-Quran tadi, ini termasuk dalam sunnah. Artinya di dalam sunnah Nabi. Dan logiknya kuat. Pasal kita nak kumur, takkan tangan yang digunakan untuk cedok air kumur tu, tangan tu kotor. Maka basuh tangan dulu, dapat pahala dan selamat untuk kita. Summa tamatmada, kemudian dia berkumur. Kumur ni bukan masuk ayak buang. Tamatmad, bunyi pun Arab, mop macam Arab ni, Arab ni dia benda yang berulang tu dia bunyi sama, kan? Summa tamatmad, bunyi pun macam ayak tu berkocak dia di dalam mulut, kan? Bergerak dia di dalam mulut. Kalau masuk buah sikit, lepas tu ludah, buah sikit ludah, yang tu tidak dinamakan berkumur. Berkumur. Wastanshaqa, kemudian dia masukkan air ke dalam hidung dia. Dia masukkan air ke dalam hidung dia. Okey. Hadis ni yang pertama, basuh tangan berapa kali? 3 kali. Kemudian dia berkumur, dia masukkan air ke dalam hidung. Wastansara, kemudian dia keluarkan air. Artinya bukan masuk air keluar lepas tu kumur, tak. Masuk kumur, masukkan air dalam mulut dan juga dalam hidung. Kemudian dia keluarkan daripada hidung. Jadi bukan masuk hidung dulu, kumur dulu, kemudian dia keluarkan daripada hidung. Dia tak sebut pula 3 kali dalam hadis ni. Tetapi di sana ada hadis di mana daripada Ali bin Abi Talib, dia kata annahu, pasal rawi ni bila dia riwayat kadang-kadang dia cerita, mungkin dia terlepas dalam nak cerita tu, bukan Nabi tu kurang, dia cerita tu kurang. Sebab tu bila kita baca hadis, kita kena tengok orang lain cerita sama. Pasal kita ni kadang-kadang kita cerita, orang lain kata satu lagi dia buat, betul, satu lagi macam tu lah. Jadi sebab tu bila nak faham perbuatan yang detail macam ni, kena dilihat pada banyak hadis. Kerana mungkin satu rawi sahabat tu dia cerita, dia terlepas 2-3 benda, bukan benda tu tak ada, dia tak perasan nak cerita benda tu, mungkin dia rasa tak perlu, dia tak cerita. Tapi bila kita gabungkan dengan riwayat orang lain, kita akan tengok the whole picture of, ataupun keseluruhan daripada gambaran perbuatan berkenaan. Faham maksud saya? Maka hadis Nabi SAW yang lain daripada Ali, annahu madmada wastanshaqa wa nathara bi yadihi al-yusra, dia kumur, masukkan air dalam hidung dan keluarkannya dengan tangan kiri. So masukkan air tangan kanan dan hidung, lepas tu nak keluarkan balik dengan tangan.
Jadi kumur, masuk air, keluar dengan tangan kiri. Tapi masuk air dengan tangan kanan. Itu yang ada dalam hadis. Fa'ala dzalika salasan, dia buat benda itu sebanyak tiga kali. Walaupun hadis ini tak sebut, tetapi menunjukkan sebanyak tiga kali. Kerana ada hadis lain, hadis Ali sebut. Hadis Humran tak sebut 3 kali, tapi Ali tolong, dia bagi tahu 3 kali. Hadis Ali. Summa ghassala wajhahu salasa marratin, kemudian dia basuh wajahnya sebanyak 3 kali. Masa ayat Quran kita baca tadi, dia habaq nak 3 kali? Dia habaq nak 3 kali? Dia tak habaq. Jadi kita ambil mana 3 kali ni? Kita ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kadang-kadang, sebab tu dia kata ati'ullah wa ati'ur rasul, taat Allah dan taat Rasul. Sebagai orang dia buat ajaran, dia kata kita ikut Allah je lah, ikut Quran, tapi Quran suruh taat Rasul. Habis nak buat taat Rasul macam mana? Dia kata Quran tu taat Rasul. Tak, kalau tidak dia kata taat Quran je lah, taat Allah je lah. Rasul maksudnya melihat kepada amalan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu, apa yang Rasul bawa kepada kamu ambil dia. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul larang kamu berhenti. Besarnya Rasul dalam hidup kita lebih besar pada semua. Mak ayah kita sahabat, besarnya Rasul dalam hidup kita. Lepas tu orang katakan, kalau betul-betul nak ikut sunnah, hampa naik unta. Kadang-kadang hak kata tu, dia kata mereka ni semua hak Nabi tak buat, mereka tak mau. Kita kata dalam ibadah kita ikut Nabi, dia suruh mereka naik unta. Ayat tu bahaya tu. Kalau ada orang kata hudud ni tak boleh lagi macam, dia kafir kan? Kafir duduk di mulut zikir. Tapi ni kita hina amalan Nabi ni. Apa hukum ni? Sunnah Nabi ni kita kata kalau tu naik unta, kalau orang kata siapa ni bukan zaman unta nak buat hudud, dia kata kafir. Tapi orang kata kita kena ikut Nabi lah ibadat, hang naik unta, tak apa pula dia kata. Sebab itu tu berpolitik dengan agama ni satu benda yang bahaya. Bahaya. Sebab agama adalah agama, bukan permainan politik. Agama ialah merujuk pada kitab dan sunnah, beramal dengan jujur dengannya. Kemudian kata dia lagi, thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasa marratin, kemudian membasuh tangannya yang kanan sehingga kepada siku sebanyak 3 kali. Sekali lagi dia kata 3 kali. Tadi sebelum saya lupa, terlepas, wastanshaq, masukkan air dalam hidung. Kadang-kadang orang kita dia wudu, dia jarang saya tengok masuk air dalam hidung. Setakat gumuk-gumuk ludah, masukkan air dalam. Wastanthar, kemudian dia keluarkan air dalam hidung, daripada hidung. Dan ini sunnah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila kita berwuduk, kita ambil kira lah yang tu. Kadang-kadang gumuk-gumuk, lepas gumuk-gumuk terus basuh muka. Sebab dan kita tak biasakan dengan sunnah tu. Masukkan air dalam hidung dan keluar. Masuk tu sedut dia dengan kadar kat hidung lah. Jangan sedut sampai naik ke otak. Lepas pada tu duk pensan kat tempat wuduk 3-4 orang, tak boleh lah. Tengah orang tengok-tengok dia dengar malam ni, dia pun sedut tak mau. Lepas tu kena Allah sakit kepala lah, ayak masuk dalam kepala. Dia sedut dengan kadar untuk dia masuk dalam hidung kita, dan kemudian kita keluarkan dia kembali. Summa ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, kemudian dia basuh tangan kanannya ke siku, sehingga ke siku yang merangkumi siku. Dalam Quran dia kata basuh tangan, dia tak abang kanan kiri. Hadis ni bagi tahu kanan ke kiri? Kanan dahulu.
Salasa marrat, 3 kali. Maksud 3 kali, bukan dia setengah orang, satu, dua, tiga, bukan selang-seli tak. Dia basuh apa? Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq salasa marrat, basuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Thumma al-yusra misla dhalik, kemudian tangan kiri macam tu juga. Dan ni bagi habis satu-satu. Tapi ada orang kadang-kadang pergi kat kolah, dia dua-dua sekali. So, pasal tu ni cara cepat, ni cara cepat. Tolong bang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian baginda menyapu kepalanya, yakni sapu kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia sapu kepala. Summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain, kemudian dia basuh kaki kanan sampai ke buku lali. Salasa marrat, sebanyak 3 kali. Sapu kepala ni dia tak sebut berapa kali. Nanti kita akan baca hadis-hadis yang dia sebut selepas ni. Ada hadis sekali, ada dia sapu depan, terus dia ke belakang, belakang ke depan. Nanti kita akan tengok hadis-hadis yang dihimpunkan oleh Imam Ibn Hajar. Artinya dia tak sebut 3 kali di sini. Dan ada riwayat dia hanya salah sekali dia sapu. Summa ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bain salasa marrat, kemudian dia basuh kaki sehingga ke buku lali 3 kali. Thumma al-yusra mithla dhalik, kemudian kaki kiri demikian itu juga. Kita biasa tengok setengah orang bila dia berwudu, dia letakkan dua-dua kaki dia tu, dia curah dua-dua sekali, serentak. Ada tak? Tak dua-dua sekali tu curah serentak. Hadis ni dia bagi tahu kita Nabi basuh mana dulu? Kanan dulu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam baru basuh yang kiri. Kerana dia bukan masalah basah, tapi dia adalah masalah mengajar ketertiban kepada kita. Kita akan tengok semua hadis ni, walaupun ayat Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka kamu dan tangan kamu, ilal marafiq wamsahu, dan basuh dan sapulah kepala kamu, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan basuhlah kaki kamu, dan pasal dan ni wa tu menyebabkan para ulama khilaf. Kalau dia buat yang ni dulu, yang ni kemudian, bolehkah? Pasal dia bukan summa kemudian dia dan. Walaupun nampaknya ayat begitu, tetapi semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisi kita, kesemuanya menunjukkan baginda tak pernah menyalahi tertib ni. Maka tertib itu telah dimasukkan oleh para ulama juga di dalam perkara yang rukun, iaitu mestilah tertib. Walaupun sebahagian kata wajib tertib, sebahagian kata, tetapi yang pentingnya kita hendaklah tertib seperti mana tertibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, kemudian kata Uthman ni siapa? Uthman bin Affan. Uthman ni khalifah yang ketiga. Dia dari segi Sunni ni dia tak ada masalah apa. Syiah dulu orang duk bincang, Uthman ke lebih baik, Ali ke lebih baik. Nak fikir apa masalah ni? Abu Bakar terbaik selepas daripada Nabi, tak ada lah. Lepas tu Umar, lepas tu Uthman, lepas tu Ali.
Syiah, Osman dia tak mau lah. Bukan saja Osman dia tak mau, Omar pun dia tak mau, Abu Bakar pun tak mau. Tapi Osman ni dia merintah 12 tahun. Banyak fitnah yang kena kepada dia. Tak ada orang khalifah dan semua tu fitnah yang kena pada dia banyak. Dulu buku-buku hatta di kalangan masyarakat kita, buku-buku sekolah lama lah tak ada dah tulis Osman merintah 12 tahun, 6 tahun bagus, 6 tahun tak bagus. Kita baca riwayat-riwayat Syiah dan seumpamanya, hatta riwayat Sunni juga, yang tak teliti, kata Osman ni orang komplain dia pasal dia bagi harta ke adik-beradik dia, dan macam-macam lagi. Baca satu buku, nak baca lama Arab ni banyak lah. Saya tulis buku pertelingkahan para sahabah. Dalam buku tu saya cerita jawapan kepada semua apa yang dilakukan oleh Osman. Semua yang dilakukan oleh Osman. Asalnya tu tebal, asalnya tesis master saya tentang riwayat Al-Imam At-Tabari, tentang kisah yang membabitkan khususnya Osman bin Affan dan kemenangan perang Siffin, perang Jamal dan seumpamanya. Akhirnya Osman ni banyak sangat fitnah pada zaman dia. Mati terbunuh. Depa kepung rumah dia. Tengah dia ada puasa. Orang semua pergi haji, geng-geng tu percaya khabar palsu. Kononnya Osman lantik adik-beradik dia, Osman buat macam ni, Osman langgar semua hak Nabi kata, macam-macam. Akhirnya orang kepung rumah dia. Tak bagi dia minum air, sebab dia terpaksa minum air masin. Dia nak solat di masjid Nabi pun tak bagi. Dia berdiri naik atas bumbung rumah dia. Dalam riwayat Tirmizi disebut masjid Nabi dulu ni sempit, Nabi kata siapa beli tanah keluarga fulan, Allah luahkan dia, beri ganjaran besar pada dia. Aku beli. Hari ni aku nak sembahyang 2 rakaat pun tak bagi. Dia berkepung rumah dia. Pemberontak. Telaga Bi'ru Rumah sampai hari ini ada lagi wakaf Osman bin Affan di Saudi tu atas nama Osman. Dia beli telaga tu daripada Yahudi. Dia pun larang dia daripada minum. Pemberontak ni hasil fitnah. Tu zaman tu tak ada lagi Facebook, WhatsApp semua tak ada lagi ni. Osman, orang di Mesir, orang di Basrah, orang di Kufah, macam-macam cerita. Cuma yang selamat orang di Syam, di Syria. Sebab apa? Di sana ada pemimpin yang kuat, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ni pun Muawiyah pun ramai orang tak suka pasal sejarah cerita macam-macam. Tapi Muawiyah masa pemerintahan dia sangat teguh. Dia tidak ditentang oleh penduduknya. Walaupun Ali hebat, diakui kehebatannya, tetapi penduduk Kufah telah khianat pada Ali. Penduduk Syam tidak khianat pada Muawiyah. Ini panjang cerita. Tapi yang pentingnya Osman adalah khalifah yang ketiga. Menantu Nabi ni. Menantu Nabi. Abu Bakar, dia siapa? Pak mentua Nabi. Omar, pak mentua Nabi. Uthman, menantu Nabi. Ruqayyah, Zunurain, dah 2 anak Nabi. Ummu Kalsum, anak Nabi dengan dia. Ruqayyah meninggal, Nabi kahwinkan lagi dia. Lepas pada tu Ali, menantu Nabi. Jadi tuan-tuan nak bagi kuat ni perjuangan ni, bagi jadi anak menantu. Ni ustaz-ustaz kita ni ramai. Saya di pejabat mufti tu ramai ustaz-ustaz yang tak kahwin lagi, muda-muda pun. Duk harap kot siapa duk pelawar pun tak ramai yang duk pelawar kan. Hak kahwin dah ni tak sangka kalau orang pelawar kan.
Ni yang ramai. Sebahagian tu orang daripada luar Perlis, bagi dia kahwin dengan orang Perlis, dapat menantu. Menantu nak hantar anak pergi mengaji Jordan ke Mesir, Madinah ke apa, bukan senang. Ni main-main menantu siap dah siap dah pi dah ni, dah jadi ustaz dah pun, boleh mengajar lah. Kalau kita kahwinkan dia dengan orang Perlis, dia tak balik mana lah, duduk kat sini. Oh, kempen kuat ni. Bagi kahwin. Tok imam kita kahwin dah kau ni. Bagi kahwin. Ramai tu. Duk kira ni lebih daripada jari ni yang tak kahwin lagi. Nak kata huduh pun tak huduh lah. Segak juga kan. Tak tahu cara tak. Mai habaq kat saya tengok macam mana nak jadi. Selingan tu. Okey. Summa qal, kemudian kata Uthman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah berwudu macam wudu'ku ini. Dalam sebagian riwayat ditambah lagi, man tawaddaa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain wa lam yuhaddits fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berwuduk macam wuduk ni, kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian taklah dalam masa 2 rakaat tu tak ingat lain, hanya ingat Allah Azza wa Jal, maka diampunkan dosa dia apa yang telah dia lakukan. Jadi ini adalah wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan. Timbul sikit masalah. Mungkin orang tanya, kita duk tengah berwuduk macam tadi, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, nak basuh kaki, ayam habis pula dah di rumah. Start motor pergi masjid, dia ambil basuh kaki di masjid lah. Sampai masjid 10 minit sampai, kering dah wuduk lah. Boleh ke tak jika sekiranya berlaku macam tu? Sebut sesat lah. Pasal tadi sebut pasal mualah, ada panggil mualah, berturut-turut. Boleh ke tak? Sebahagian para ulama mewajibkan mualah ni, tak boleh terputus. Dan mereka bagi beberapa dalil, antaranya dia kata pasal Nabi suruh kawan tu, irji' ahsin wudu'ak, balik perelokkan wuduk kamu. Nabi tak, bila Nabi tengok ada benda yang tak kena, Nabi tak suruh dia basuh tak mana tak kena. Itu menunjukkan kena keseluruhannya. Tapi itu mungkin juga maksud Nabi lain. Mungkin Nabi nak suruh dia wuduk, ataupun suruh dia ambil elok-elok, tak menunjukkan tak sah. Tapi di sana ada riwayat daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Sayyidina Ibnu Umar tawaddaa bisuq, dia mengambil wudu, dia mengambil wudu fi suq, di pasar. Tengah dia ambil wudu, fa ghasala wajhahu wa yadahu wa masa ra'sahu, dia basuh muka dia, dia masuk tangan dia, dia sapu kepala dia. Summa du'iya ila al-janazah, summa du'iya ila janazatin, kemudian dia dengar orang panggil, ada orang nak sembahyang jenazah. Kemudian dia fadakhala al-masjid, dia masuk ke dalam masjid. Dia masuk, dia pergi terus kepada summa masaha ala khuffain, kemudian dia sapu khuf dia. Dia kata ba'dama jaffa wudu'uhu, selepas mana wuduk dia pun dah kering, wa shalla, kemudian dia sembahyang. Hadis ini menunjukkan praktis Ibnu Umar, bahawasanya dia telah tidak mualah, tak berturut-turut. Maksudnya dia dah sapu kepala, lepas tu dengar orang kata orang nak sembahyang jenazah, dia pergi masjid dulu, dia sapu kaki di sana, dia sapu, pasal dia pakai khuf, dia sapu khuf dia, kemudian dia salat. Namun begitu, daripada hadis-hadis Nabi SAW yang banyak,
menunjukkan baginda sentiasa berturut-turut, melainkan kalau kita ada hal seperti mana Ibnu Umar tadi, tengah-tengah ambil wudu, habis pula ayat, pi sambung sebahagian lagi di masjid, mudah-mudahan dibolehkan seperti mana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan, masalah. Assalamualaikum. Sekiranya kita melawat makam sahabat Rasulullah dan ahli sufi, selain mereka memberi salam pada mereka, apa yang patut kita lakukan selepas ziarah makam-makam? Selepas ziarah kita balik. Apa lagi nak buat? Takkan nak pergi buat rumah orang tu? Cuma dia kata apa yang patut kita lakukan semasa ziarah tu, semasa cerita lain, selepas balik lah. Lepas ziarah balik rumah kita, tapi kita apabila kita pergi ke kubur, kubur ni sunnah kita pergi jika ia tudzakiruna bil akhirah, jika dia mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tak apa. Akuntu nahitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha al-an, kata Nabi. Dulu aku larang kamu ziarah kubur, tapi sekarang kamu boleh ziarah. Ziarah kubur siapa pun boleh, kerana ia tudzakirul akhirah, mengingatkan kita kepada hari akhirat. Okey, kita ziarah. Nabi ajak kita ziarah, kita bagi apa? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, kan, wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kan. Sebahagian nas'alullah lana wa lakumul afiyah, minta sejahtera kepada kami dan kamu, kan. Dia kata inna insyaallah bikum lahiqun, kami akan ikuti kamu. Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, bahwasanya bila Allah suruh bagi salam, tentu mereka dengar. Kalau tidak, buat apa bagi salam? Kalau dia tak dengar, bukan kata Ibn Qayyim, takkan dia suruh bagi salam pada kayu dengan batu. Tentu mereka dengar. Mereka dengar. Dalam riwayat Abu Daud, idza kana ya'rifu fi dunya qala hadza fulan aw hadza. Kalau dia kenal di dunia, dia kata, oh aku kenal ni. Di kalangan mereka, pasal ini adalah alam barzakh. Ini panjang perbahasan tentang alam barzakh ni. Dia macam satu tempoh antara akhirat dengan kita, dengan alam dunia. Telah sabit, kata Al-Imam Az-Zahabi dan selainnya, telah bermimpi melihat orang-orang saleh dan seumpamanya. Hatta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah orang bermimpi melihat dia. Kerana dia bukan lagi terus, belum lagi berlaku kiamat. Satu alam, kan. Orang di syurga, dia tengok buah. Kullama ruziqa minha min thamaratin rizqan, kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka kata inilah yang pernah kami, dia tengok bahawa inilah yang pernah kami diberikan dulu di dunia. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan yang benda yang hampir sama. Orang di syurga, dia tengok buah macam buah rambutan ni, nampak sama, rasa sama tak? Rasa tak sama. Tapi dia kata wa utubihi mutasyabiha, diberi pada mereka yang hampir, yang rupa sama, rasa tak sama. Dia kata hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini yang pernah diberikan kepada kami sebelum ni. Kita dah mati dalam tanah, mati dalam tanah, masuk syurga, tengok buah macam dengan durian contohlah, tapi dia bukan durian. Maksudnya apa? Maksudnya kita punya memory tentang alam dunia tu ada lagi? Ada. Kalau buah kita ingat,
anak bini kita ingat tak? Ingat tak? Ingat. Orang yang mati, dia mati, dia keluar pada tubuh dia, tubuh dia mati, tapi ruh dia ada. Dia ingat tak? Kita pergi ziarah dia di kubur dia ingat tak? Dia ingat. Tapi bukan kata dia ingat tu dia balik makan kenduri arwah apa dah lah. Dia ingat. Sebab itu, dan dia mungkin mengetahui sebahagian. Sebab tu kita disuruh menghormati jenazah. Bukan pasal jenazah tu tak, tapi menghormati empunya jenazah. Sebab tu bila orang kematian, kadang-kadang kita kesedihan, hakikatnya orang tu tak ke mana, dia ada, tubuh dia dah tak berfungsi, habis. Kita tanam tubuh dia, ruh dia tak ada. Apa hukum amalan menjunjung, mencium kemudian sematkan Quran di dada? Dulu saya selalu tengok diamalkan apabila baca Quran. Sebenarnya Al-Quran ini dimuliakan. Cuma dia tak ada kata nak kena angkat tok atas kepala ke apa, dia tak ada. Tetapi seorang tu ada ni perasaan dia sendiri, macam mana dia nak hormat benda tu. Bila kita tengok Quran, kita sayang, kita hormat dia. Kita lah tunjukkan sesuatu yang kita hormat, kita pegang dia elok-elok. Sebab tu orang dulu budak-budak dia mengaji, dia pegang elok-elok. Tapi kalau kita pegang Quran sampai ujung jalan pergi balik, tanda kita tidak hormat, tidak ada ta'zim kepada syiar Allah. Jadi apa saja dia orang yang buat, dia tidak ada sunnah untuk cium kertas itu, dia tak ada. Tetapi buat sesuatu yang menggambarkan penghormatan kita kepada kalam Allah Azza wa Jalla. Apa hukum seorang tu rajin solat, taat kepada kedua ibu bapa, tapi dia sentiasa main nombor ekor? Solat pahala, tapi solat yang sebenar, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Solat mencegah fahsyak dan munkar. Taat ibu bapa, pahala yang besar. Nombor ekor, berjudi, haram, dosa besar. Tapi kita tak kata kat dia, oleh kerana hang berjudi, hang jangan solat. Kita tak kata. Kita kata kerana hang dah solat, dah elok dah, wajib berhenti berjudi. Wajib berhenti berjudi. Wudu memadamkan dosa, tapi dosa kecil, dosa judi dah. Dia mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini min kaba'iriz dzunub. Judi ni banyak. Judi ni apa? Judi pertaruhan. Tikam RM5 dapat kata RM2,000. Bayar RM5. Kalau aku untung, hang mesti rugi. Kalau aku rugi, hang untung. Dia dua pihak lawan. Joran itu pun main apa-apa lah, main bola sepak ke apa, main apa-apa, badminton ke, seorang tak, seorang RM50. Siapa menang dapat hadiah RM2,000 daripada collection tu. Itu judi, sama dengan tikam ekor tadi. Sama tu. Yang dia buat pertandingan, tak kira lah yang dia buat oleh syarikat ke apa ke, jabatan ke, judi. Kerana dia bertaruh. Kalau aku menang, duit aku dapat balik, duit hampa dapat kat aku. Kalau aku kalah, duit aku 50 tadi hilang. Macam tu lah. Sama ataupun kita main dengan kawan kita, kita main badminton. Kalau aku menang, hang belanja aku. Kalau sekiranya hang menang, aku belanja hang. Judi.
Walaupun judi dosa besar tau. Tu khimar atau qimar, tu qimar qaf. Tapi kalau dia kata kalau hang menang aku belanja hang, kalau aku kalah tak apalah, yang tu hadiah sebelah pihak saja. Kalau kita main orang luar bagi hadiah tak apa. Tapi kalau letak seorang RM5, duit apa RM5 ni? RM5 ni nak bayar duit padang sewa main. Tu tak apa. Sewa padang, bukan untuk hadiah. Hadiah kena datang daripada pihak yang lain. Jika tidak, pertaruhan. Kalau sampai RM50 main saja, memanglah yang tu duit hadiah. Kalau saya kat sewa padang ramai-ramai, kat RM10 dia kot. Ini kena bezakan hadiah. Saya sebut contoh anak kita, kalau berjaya dalam peperiksaan, abah bagi RM500. Kalau gagal apa? Kalau gagal, duit bank hang abah ambil. Tu judi. Kalau abah punya teruk macam tu kan. Tapi kalau sekiranya menang, berjaya, abah bagi RM500. Kalau gagal tak dapat apa. Yang tu nama hadiah. Jadi jangan ingat hak dok beratok tikam lah. Dia perlih ni, depa kata ada dia perlih pun ada apa? Toto. Hak tu sebenarnya dah tulis situ, bukan muslim tak boleh pi. Semua hak dok pergi tu tak muslim. Dah kata muslim tak boleh. Pi pakai topi keledar. Oh, macam perompak nak ambil duit RM5 dia hak tikam tu. Dia tahu malu tu. Imam solat, kita sah pertama dah penuh, kita main belakang seorang-seorang, kita duduk belakang seorang-seorang. Ada pendapat kata kita tarik orang depan main masuk kita, yang tu kita putuskan sah depan. Walaupun ada pendapat, tetapi kita tunggu. Kita dah tak ada orang, tak apa, kita seorang, mudah-mudahan orang lain main sama dengan kita. Bukan kita pergi kacau sah tu, kita pergi tarik seorang, semua bergerak, habis orang lain. Dia kata adakah Nabi tak berkumur? Nanti kita akan baca hadis. Nabi berkumur, beristinsyak. Bagaimana nak bagi kuat semangat? Nak kuat semangat. Semangat apa yang nak bagi kuat? Tuan-tuan, saya semalam saya sebut di satu tempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni dia ajak kita supaya kita ni sentiasa mempunyai cita-cita besar. Saya habang kat orang Perlis tau, saya kata. Orang kadang-kadang dia suka apa? Perlis negeri paling kecil, itu pun tak betul. Negeri paling kecil sekali dalam Malaysia wilayah. Tapi tak apalah. Kecil-kecil Perlis ni tak apalah, kecil, besar daripada Singapura. 100 km lebih besar dari Singapura. Presiden baru Singapura nama apa? Semua tuan-tuan tahu. Orang Singapura mungkin tak tahu kita siapa, kan? Siapa kita tahu, dia kecil lah, tapi dia telah buat apa saja yang berlaku di negara dia, kita tahu, kerana dia telah buat diri dia jadi besar. Ini masalah kita, kan? Itu dulu Tuanku Raja Muda pernah tegak, kita buat nama mini Putrajaya. Nak buat Putrajaya buat dah, nak mini-mini macam mana? Kita biar berjiwa besar. Nabi ni wakana ahlaman nas. Nabi ni ahlaman nas boleh maksud forbearing, maksudnya adalah satu orang yang penyantun. Tapi hulum boleh juga bermaksud orang yang paling bermimpi, orang yang paling, orang bagi bercita-cita. Orang Melayu dulu dia tak suka orang bercita-cita. Dia kata hang ni jangan nak angan-angan mak jenin. Dia kata mak jenin tu angan lah, dia jatuh pokok. Mak jenin ni kita tak tahu ada ke tak. Tetapi orang yang bermimpi pada masa hadapan jauh lebih baik daripada tak pernah bercita-cita apa langsung. Nabi bermula dengan seorang manusia
Seorang manusia dapat wahyu. Bukan senang nak bagi tahu kat Quraisy ni dengan cara kepala samsing dia semua cukup. 13 tahun dakwah dalam keadaan susah. Dibuang, dah didakwahkan. Saya dah sebut dalam hadis, dalam kuliah. Nabi berjalan di pasar, panggil orang, qulu la ilaha illallah tuflihu, sebut la ilaha illallah, nescaya kamu berjaya. Abu Lahab, pak saudara Nabi, duduk di belakang. Sabiun kadhibun la tusaddiqu. Orang yang keluar agama, kaki bohong, hamba jangan duk percaya. Orang pasar semua tanya, siapa dia? Dia tu, dia Muhammad bin Abdullah, yadhkurun nubuwata. Muhammad bin Abdullah, dia mengaku dia Nabi. Man wara'ahu, siapa dia yang duk ikut dia belakang tu? Ammuhu, pak saudara dia. Dia kata, pak saudara dia tak percaya, takkan kita nak percaya? Allah tuan-tuan, susah. Sungguh susah. Tuan-tuan kalau main nak cakap apa di masjid ni, satu orang kata hampir balik lah, merepek lah. 3 tahun ingat, silat-silat sampai mati ingat. Tapi Nabi terus, tekanan kuat. Kita tafsir dalam surah Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi engkau bakhi'un, kau rasa macam nak musnahkan dirimu di atas apa yang mereka lakukan, kerana tak beriman dengan apa yang kau bawa, kerana terlalu sedih. Nabi sendiri tertekan. Apa dia tak panggil kat dia? Sahir, tukang sihir. Sihir ni orang yang beramal dengan syaitan. Nabi ni orang yang mendapat wahyu Tuhan, dia bubuh sihir terus. Orang yang paling bijak Nabi ni, Allah kata, tu dah Allah pilih. Dia kata majnun, gila. Dia orang main Quran, dia wahyu daripada Allah. Mereka kata apa? Syair, tukang syair. Semua ke Mekah orang main haji, semua bagi cerita buruk. Apa lagi dia kata? Semua dia kata. Wahabi tak ada lagi. Kau tidak dengan Wahabi dia kata ada. Semua kata ada. Tapi baginda dakwah, teruskan, fikir macam mana ni. Kalau kita fikir, ya Allah, bagilah jalan, ya Allah, macam mana cara nak buat ni, aku Rasul, takkan tak boleh bagi menang. Fikir lah, kali kena tindas sahabat sebagian, tak apalah, hampa pihak besar. Pihak besar. Nabi sendiri tak pergi. Jom kita pergi Taif tengok. Pergi ke Taif, jauh lah tuan-tuan pergi. Sekarang ni saya bila jadi tetamu yang program Arab Saudi pada semua, selalu kadang-kadang bawa pergi Taif jauh, jam juga nak pergi. Bukan ada hotel booking apa, Nabi pergi. Sampai-sampai mereka sambut Nabi dengan batu. Mereka suruh kiri kanan jalan, budak-budak semua duduk, pegang batu balik. Darah daripada kepala sampai ke kaki. Kok Allah tak kata kok dia bagi jurus macam mandi tapak ke apa, mandi buah, dah. Cedera. Dalam riwayat Ibn Ishaq, walaupun sebagian ahli hadis mendhaifkan riwayat, tapi riwayat menyebut, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustan'afina wa anta rabbi. Ya Allah, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya hilaku. Wa hawani 'alan nas, dan hinanya aku ini di sisi manusia. Ya arhamar rahimin. Anta rabbal mustada'afina wa anta rabbi. Wahai dia yang maha pengasih di kalangan yang pengasih. Anta rabbul mustada'afina wa anta rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas, dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku ni? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang bermasam muka denganku. Am ila aduwin malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang kau jadikan dia menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Tapi Tuhan, kalau selagi mana kau tak marah,
aku tak kisahlah apa nak jadi. Lakinna afiyataka hiya awsa'uli, tetapi keafiatan engkau lah yang lebih luas untukku. A'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Min an tanzila alayya ghadabak atau tahilla alayya sakhatak, janganlah kau turunkan kepadaku marahmu, janganlah kau halalkan kepadaku murkamu. Laka utba hatta tarda walaka utba ba'da ridha, bagimulah pengharapan sehingga engkau redha. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan denganmu ya Allah. Tak tahu dah nak buat apa. Orang Mekah buang, pi ikut negeri orang, kau orang mau, orang baling. Balik pergi Mekah tak boleh masuk balik, kena minta Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi tak masuk Islam, tak apa, aku lindung kali ni Muhammad, kau boleh masuk. Last sekali orang nak bunuh, keluar pergi daripada Mekah pergi Madinah. Suraqah bin Malik kejar Nabi SAW kerana dia nak ambil habuan jika siapa dapat tangkap Muhammad berapa ratus ekor unta. Kuda dia tenggelam kaki. Nabi janji kepada dia, ka'anni bika suwairul Kisra, seakan-akan kau nanti pakai engkau pakai gelang Maharaja Parsi. Kisra Parsi tu Kisra Parsi. Dia balik, dia percaya pasal Muhammad, dia lihat mukjizat Nabi. Nabi terbuang orang halau keluar sampai Madinah pun tak tahu lagi, bukan boleh duduk kontak handphone macam mana, okey kan, line clear lah, aku boleh sampai. No. Dalam perjalanan orang halau, orang negeri sendiri buang nak pergi ke sana, tapi dia janji kepada Suraqah gelang Maharaja Parsi. Nabi sampai ke Madinah dikepung, masa khandak makan pun tak ada, perut ikat dengan batu, gali parit, musuh kepung. Munafikin kata Muhammad janji gelang Maharaja Parsi, nak makan pun tak ada sekarang. Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Allah tunjukkan dia telah masuk balik kepada kota Mekah, Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Kemudian menunaikan haji. Mata baginda yang mulia melihat puluhan ribu, bahkan mungkin 100,000 manusia di hadapannya, yang sebahagian besar tak pernah melihat dia sebelum itu. Kabilah-kabilah Arab keluar, sesayup mata memandang. Ayuhan nas, wahai manusia, dengar, isma'u qauli, dengar perkataanku. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadha fi makani hadha, boleh lepas ni aku tak jumpa dah kamu. Rasulullah wafat, Rom dengan Parsi tak jatuh. Pada zaman Umar bin Khattab, Rom, Parsi jatuh. Orang Islam melihat bagaimana singgasana dan melihat Iwan, melihat kepada mahligai Maharaja Parsi yang besar, istana Maharaja Parsi yang besar. Kata orang Islam, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, inilah apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, wa sadaqallahu wa rasuluhu, benarlah Allah dan Rasulnya. Harta Parsi dirampas daripada Parsi yang jauh ribuan batu, dibawa ke Madinah di hadapan Umar bin Khattab. Antara yang dibawa ialah gelang Maharaja Parsi. Suraqah telah masuk Islam ketika itu. Umar panggil Suraqah, pakai gelang ini seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi kepada engkau. Pakai gelang. Janji yang dianggap mustahil akhirnya ditunaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dunia akan datang dan pergi. Manusia boleh bercakap apa yang dia mau, tetapi insan yang menyebut la haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan Allah. Allah akan menolongnya insya-Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu dan memperteguhkan langkah-langkah kamu. Nabi mengajar kita untuk sentiasa berharap. Ketika Khabbab bil al-Ard lihat Nabi berada di bawah teduhan Kaabah bersendirian di Mekah. Ketika itu semua diseksa, Khabbab sendiri, mereka ambil dia tukang besi, gejam dia dalam besi, sampai belakang Khabbab ni masak. Dia buka baju dia, sahabat-sahabat tengok. Dia mari, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Tidakkah boleh Rasulullah tolong doa untuk kita, minta Allah bagi kita menang. Ni bukan minta ustaz ni, minta Nabi. Nabi bagi panjang hadisnya, cuma saya tak sebut. Nabi kata, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasilu ar-rakibu min San'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, urusan ini akan sempurna sehingga orang yang berjalan daripada San'a ke hadral maut di Yaman, kawasan yang paling menakutkan, tidak lagi akan takut melainkan Allah dan serigala yang mengganggu ternakannya. Maksudnya semua orang-orang jahat, orang-orang zalim akan ditumpaskan. Islam menang kemudian. Walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu itu tergopoh-gopoh. Agama mengajar kita berjiwa besar. Kita akan lakukan apa yang boleh kita lakukan selagi kita percaya kita benar, dan kita akan hadapi. Kalau tewas pun tak ada masalah. Dalam hidup ni, para nabi juga pernah tewas, kerana dunia bukan penghujung bagi segala cerita. Jebat kata, patah sayap bertongkatkan paruh. Betul ada apa jebat ni? Patah sayap bertongkatkan paruh, jikalau gunung yang kudaki jua. Maka demikian kita, patah sayap bertongkatkan paruh, kita akan hadapi apa yang kita yakin benar, supaya Allah, dan mengharapkan pertolongan Allah. Jangan patah semangat hidup. InsyaAllah doa. Ada benda yang kita tak boleh menang dengan kita seorang, doa boleh bagi kita menang. Jika seorang selesai solat, tengok-tengok kiblat salah, boleh kena diulang tak? Sekiranya dia telah, kes ni berlaku pada sahabat, dulu yang kita telah baca hadis, seorang ulang, seorang tak ulang. Yang tak ulang pun tak apa, yang ulang pun Nabi kata asabta sunnah, yang ulang pun engkau menunaikan sunnah. Kalau ulang dia dapat pahala, tak ulang juga tidak salah. Selagi mana masa dia cari tu, dia telah cari dengan sesungguh-sungguhnya. Soalan saya, bolehkah kita hampas sejadah panjang dalam masjid sebagai tempat sujud? Ini kerana ada yang pendapat ia menyerupai perbuatan Syiah. Dalam masjid juga sudah ada kapet. Sejadah panjang apa dah? Macam mana? Kalau maksudnya kita lapik lagi satu sejadah lah, macam ni, kita nak lapik sejadah ke kain buat tempat kita sujud, semuanya boleh, sujud kita sah, selagi kita tak pergi kacau orang. Kita tak sejadah kita habang hanya nak duk pijak sejadah aku, jadi sah terputih. Pasal kita nak letak, pertama kita nak kena jaga. Kita main jemaah, nak tak sejadah kita boleh, biar sejadah kita tu orang lain pun boleh bau juga. Kalau kita main sejadah kita duk tidur tu, orang pun sujud bawah liak masi kita, jangan. Kita pakai dengan apa yang ada. Siapa mungkin kita tak tahan kapet baru, kadang-kadang kita sedut, nanti dia masuk ni, kita lapik sesuatu untuk kita, tapi kita pastikan ia tak ganggu orang lain dan tidak mengganggu saf dan merapatkan saf. Itu saja. Kalau kita ganggu, maka itu salah.
surah Ar-Ra'd berkenaan Tuhan tak ubah nasib. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tak ubah satu kaum sehingga mereka ubah diri mereka. Last. Adakah ia tentang rezeki atau musibah? Yang ni saya dah cerita dah dulu tuan-tuan, tapi dah tanya saya sebut sekali lagi. Ringkas ya. Ada benda dalam dunia ni, dah sebut dah dulu ni, kita tak ingat, mungkin baru main kuliah. Ada benda dalam dunia ni yang mana kita tak boleh buat apa dah. Yang ni kita tak bersalah. Apa benda kita tak boleh buat apa? Bangsa kita tak boleh buat apa dah. Main-main Melayu tak boleh buat apa. Kita tak boleh kata abang kita jemu jadi Melayu Anak kita boleh tak bagi jadi macam orang putih ke apa? Tak boleh ya. Pak Melayu, anak Melayu, mak Melayu, anak orang putih macam mana? Kan? Tak anak bagi jadi Arab, kita tengok hidung kita kemek-kemek, hidung isteri kita pun tak apa tinggi. Ni hang bagi anak kita Arab sikit, tak boleh. Main-main lahir, rupa pun tak boleh nak berapa. Kan? Dia muka Melayu, orang Melayu. Orang Cina muka Cina. Walaupun orang Melayu sekarang berlakunya proses evolusi ataupun revolusi yang hebat, dengan sebahagian mereka rambut telah ubah, kan? Ada nama Siti apa tu, rambut dia jadi ubah, kan? Kan? Tu rambut bukan Melayu tu, kan? So ini juga benda yang kita tak, apa lagi kita tak tahu. Tinggi rendah rupa kita, negeri kita lahir, kalau kita pandai-pandai macam mana pun, kalau lahir di Rohingya tu habis pandai pun teratu nak buat apa? Ini semua benda yang kita tak ada pilihan. Tuhan tak bersalahkan kita dalam benda yang kita tidak ada pilihan. Bahkan Tuhan bagi pahala di atas. Kita lahir-lahir macam cacat kita. Orang lain berjalan elok, kita berjalan singkat. Orang lain berjalan elok, kita tak nampak mata. Orang lain berjalan elok, kita tangan tak cukup. Kesemua kekurangan kita itu diberikan pahala oleh Allah. Tuhan tak zalim pada hamba dia. Cumanya kita kena setting, kita kena betul. Dunia ni sementara, hak tu ya. Tapi ada benda yang kita, sebab tu benda hak orang tak boleh pilih, kita jangan hina orang dalam benda yang orang tak boleh pilih. Tak boleh hina keturunan dia, tak boleh hina rupa dia. Kita nak marah perangai dia, hang ni rupa dah lah pendek dah, oh jangan, na'udzubillah, ini semua kan tak boleh. Ada perkara yang mana kita boleh ubah, kita ada pilihan. Nak beriman ke tak mau beriman, nak solat tak mau solat, nak pergi kerja ke tak mau kerja, yang tu kita bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Ada benda kita telah buat the best, tapi oleh kerana dunia bukan kita seorang je hidup. Saya buat contoh, kita bawa kereta elok, duduk kat line kita betul-betul, di lorong kita memandu tidak lebih daripada 110, mata sentiasa betul, cermin kiri kanan pun betul, tengok tidak tidur, tidak main handphone dan tidak baca bisnis, kan? Main mamat mana dia kedah kita langgak, kita mati. Kita tak salah, bahkan kita dapat pahala, sebab ni di luar daripada pilihan kita. Ada juga benda kita tak buat, kita kena. Tapi kalau kita pergi langgar dia, maka kita akan menanggung dosa. Maka dengan sebab itu, maka ada benda yang kita pilih, ada benda yang kita tak pilih. Kita keluar pergi cari rezeki, pergi ke laut, pukat bawa, bot dah ada, semua ada, pergi tangkap ikan. Kawan kita dapat beratus kilo, kita dapat 50 kilo ataupun 20 kilo, tak lepas duit minyak. Pahala kita dapat, rezeki tak banyak tu dia bagi, kerana ikan pun bergerak, bukan kita aja bergerak. Tapi kalau kita bawa pukat duduk tunggu tepi laut, bismillahirrahmanirrahim, ikan hamai lah. Yang ni patut kita tak cukup makan, yang ni kita salah. Sebab tu kita kena faham antara benda yang pilihan kita dan
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.